Baik, insyaAllah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan dan peluang pada kita untuk sama-sama kita berjumpa pada pagi ini. InsyaAllah saya terpaksa buat awal daripada biasa. Selalu kita buat pukul 10. Hari ini kita buat pukul 9 ataupun pukul 10, 10.30 kadang-kadang. Dan kerana saya akan ada kerja sikit lah, kerana ada musafir pada hari ini, kena jalan sikit, ajak doa juga lah insyaAllah. Pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah, memanjangkan rasa mendalam kita, kita rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kasih sayang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh istiqamah dengan program ini, walaupun mungkin kita sibuk macam mana pun, kita cubalah istiqamah, dan mudah-mudahan program-program ini akan dapat memberikan kekuatan pada kita biiznillah. Alhamdulillah, kita mulakan dengan kita mengikhlaskan hati kita, kita tajdid iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengan rendah diri kita memperbaharui iman kita, syahadah kita. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah. Kita membersihkan hati kita daripada syirik, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada pada Nabi Allah Ibrahim, keluarganya dan keturunannya, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung di bawah tajuk Al-Ukhuwah, iaitu salah satu daripada jalan penting di dalam tarbiyah, iaitu kita ingin mewujudkan persaudaraan, persahabatan kerana Allah di atas ikatan iman. Kita dah bincang dah semalam. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung. Kenapa kita amat menekankan persahabatan kerana Allah ini, persahabatan atas dasar iman ini. Kenapa kita menekankan? Kerana salah satu daripada peranan
utama sahabat ialah untuk mentarbiah kita dan kita sama-sama mentarbiah dia. Maknanya salah satu peranan utama dalam persahabatan itu adalah peranan untuk kita bantu-membantu, tolong-menolong di dalam tarbiyah. Kerana tidak semua perkara di dalam dunia ini boleh kita capai melainkan dengan adanya tarbiyah. Jadi kita nak capai sesuatu susah kecuali ada tarbiyah. Tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada tarbiyah. Jadi sebab itulah peranan ukhuwah ialah untuk tolong-menolong. Tolong-menolong. Sebab tu bila disebut dalam surah Al-Asr itu kan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Selepas beriman, manusia dalam keadaan kerugian kecuali yang beriman, kecuali yang beramal soleh. Wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Lepas beramal soleh itu, maka dia kena ada peranan ukhuwah, peranan sahabat, peranan persaudaraan, peranan iaitu ingat memperingati pada kebenaran dan ingat memperingati kepada dengan kesabaran atau istiqamah. Kita dengan kebenaran, al-haq dan istiqamah, dan kebenaran itu adalah tarbiyah. Dan di sini kita lihat bahawa kita telah berbincang bagaimana salah satu daripada peranan ataupun kita kata sifat ataupun kita kata hakikat ukhuwah itu, dia akan bermula dengan ta'aruf. Kita dah bincanglah sedikit sebanyak semalam, dan kemudian kita akan nasihat menasihati. Maka di dalam bahagian nasihat menasihati ini, maka peranan utama dalam nasihat menasihati ini ialah untuk membersihkan diri kita. Jadi sebenarnya di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW gambarkan bahawa setiap kita ni dilahirkan dengan bersih, dilahirkan dengan fitrah. Kullukum maulud yuladun 'alal fitrah. Setiap daripada kamu dilahirkan di atas fitrah yang bersih, tetapi kita yang telah mengotorkannya. Maka peranan utama di dalam tarbiyah sebenarnya ialah membersihkan diri kita. Kita tidak akan dapat membersihkan diri kita melainkan kita tidak akan dapat mendekati Allah melainkan kita membersihkan diri kita. Kita nak sembahyang, nak solat, kita kena bersihkan diri kita. Mesti pastikan bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi begitulah hakikat tarbiyah. Hakikat tarbiyah bermula dengan taubat, bermula dengan bersihkan diri kita. Bermula dengan bila kita membersihkan diri kita daripada kekotoran, daripada hadas, daripada dosa dan sebagainya, maka di situlah akan wujudnya kekuatan tarbiyah. Tapi kalau tidak ada pembersihan jiwa, tidak ada taubat tentunya. Kita tidak bertaubat, kita jarang bertaubat, tak mau bertaubat, tak mau tinggalkan dosa, maka kita tak akan meningkat. Dan sebab peningkatan kita bergantung kepada sejauh mana kita membersihkan diri kita. Jadi sebab itulah salah satu peranan utama di dalam ukhuwah ialah kita tolong menolong di dalam membersihkan diri kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita lihat orang-orang yang ada mata hati, orang-orang yang ada basirah, yang hatinya hidup, ataupun orang-orang yang akalnya hidup. Kita kata orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, mereka akan memahami bahawa bila Al-Quran dan hadis menggambarkan tentang kebersihan, menyebutkan tentang bersuci, maka pengertiannya bukan hanya sekadar bersuci, tetapi sebenarnya kita dalam proses membina diri kita, memperbaiki diri kita. Sebab bersuci itu, kalau kita tengok taharah, tajuk taharah ni, tajuk yang awal-awal di dalam fiqh. Dalam fiqh tajuk ni awal-awal taharah. Di mana dalam taharah itu akan dibincang tentang air, berapa jenis air yang mutlak, air yang musta'mal dan sebagainya. Bincang tentang najis, macam mana nak bersihkan najis, macam mana nak bersihkan hadas kecil, hadas besar. Jadi kita lihat bagaimana dalam agama Islam ni, dalam bab ibadah, yang pertama sekali ialah dibincangkan tentang bab taharah, tentang bersih, kebersihan, mensucikan diri kita. Dan kita lihat dalam Al-Quran dan dalam hadis juga banyak menceritakan tentang taharah ini. Allah amat cinta
pada orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah amat mencintai orang-orang yang membersih, mensucikan diri dia. Dan bagi orang yang ada mata hati, yang ada basirah, yang hatinya hidup, dan orang yang akalnya sejahtera, maka dia akan melihat bahawa bersuci itu bukan hanya sekadar satu perintah, tetapi sebenarnya satu jalan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jalan daripada jalan-jalan tarbiyah. Satu jalan daripada jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maksud mensucikan itu tidak hanya sekadar zahir, tetapi yang lebih penting sekali ialah mensucikan, membersihkan apa yang ada di dalam, di batin, di hati kita. Sebab itulah kita melihat peranan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan ni, bila kita bersama-sama dengan sahabat kita, kita bukan hanya sekadar nak bergembira dengan dia, seronok dengan dia, boleh bual-bual dengan dia, boleh berbincang-bincang, tetapi sebenarnya sama-sama kita nak membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, supaya kita boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Bila berkawan, kita terlupa bahawa kita sebenarnya nak membersihkan diri kita, nak meningkatkan diri kita, nak ajak kepada taubat. Maka apabila kita membincangkan tentang tajuk ini, membersihkan diri, maknanya sahabat itu akan membantu sahabat dia untuk menyucikan dirinya, membersihkan diri dia tadi. Maka membersihkan diri itu bukan hanya sekadar kita membersihkan yang zahir, iaitu daripada najis, daripada hadas, hadas kecil, hadas besar, ataupun daripada sesuatu yang lain yang kita nampak kekotoran-kekotoran tadi. Tetapi yang lebih penting ialah membersihkan batin. Jadi membersihkan yang zahir itu adalah satu yang utama, penting. Nak semayang kena bersih pakaian, kena bersih daripada hadas kecil, hadas besar kena ambil semayang. Kalau ada hadas besar kena buat mandi wajib, mandi fardu. Bukan sahaja kita kata membersihkan zahir itu adalah daripada najis dan hadas, itu satu yang utama, satu yang penting. Tetapi membersihkan batin, membersihkan hati, min ahamil umur, iaitu lebih penting lagi, sangat penting. Jadi membersihkan zahir ni penting, utama. Tetapi membersihkan hati adalah satu perkara yang sangat penting, dan yang lebih penting daripada membersihkan yang zahir. Maksudnya zahir tu penting lah, kena bersih lah. Tapi membersihkan hati lebih penting lagi. Kena buat lagi lah. Kerana apabila kita faham maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu atau nisfu iman. Bersuci itu nisfu iman. At-tuhur nisfu iman. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhur nisfu iman itu maknanya bersuci itu adalah sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Jadi bukanlah yang dimaksudkan dengan bersuci itu sekadar immarat zahir, iaitu kita nak membangunkan yang zahir dengan kita membersihkan ataupun kita menumpahkan air ke atas tubuh badan kita, tetapi pada masa yang sama kita merobohkan, kita meruntuhkan, kita merosakkan hati kita. Jadi kita jaga yang bersih tu zahir aja, zahirnya bersih, dengan pakaian kita basuh, dengan kita cuci daripada najis, daripada segala-gala yang kotor, tetapi kita mengekalkan kekotoran-kekotoran, najis-najis yang ada di dalam hati kita. Jadi ini yang berlaku banyaklah. Luar semua bersih, tapi dalam kotor, dalam rosak. Jadi at-tuhur nisfu iman itu, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, kebersihan ataupun penyucian itu adalah separuh, sebahagian daripada iman itu. Bermaksud bersuci itu bukan hanya membersihkan yang zahir, tetapi juga yang batin, yang ada di dalam hati kita. Maknanya kita bukan hanya bersihkan yang zahir aja. Kita mandilah, kita bersuci, kita basuhlah, dan kita pakai sabunlah, macam-macam. Yang zahir, kita menghilangkan najis, kita menghilangkan lebihan-lebihan daripada tubuh badan kita, sisa-sisa berpeluh sebagainya kan. Ataupun kita kata menghilangkan hadas kecil, hadas besar, ambil semayang, kita mandi wajib tentunya. Tetapi pada masa sama kita biarkan pula hati kita ni dipenuhi dengan kekotoran. Biarkan hati kita penuh dengan najis. Jadi itu satu konsep yang salah. Jadi itu salah sebenarnya. At-tuhur nisfu iman, maknanya bukan saja bersuci itu separuh daripada iman, maknanya kita bersih yang luaran, tetapi yang lebih penting at-tuhur nisfu iman itu
bersuci separuh daripada iman itu. Yang lebih penting ialah kita membersihkan juga apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam batin kita. Jadi betul tarbiyah meningkat bila berlaku kebersihan zahir dan batin. Jadi kita kena rasa macam itu. Kalau kita hanya mementingkan yang zahir aja, kita mandi satu hari 5 kali, kita tukar baju kita, kita jaga kebersihan makanan, kebersihan roh, semua kita jaga kebersihan. Tetapi yang dalam ni, hati kita tak jaga kebersihan dia, maka kita telah merosakkan tarbiyah kita. Jadi tarbiyah ni dia membersihkan dalaman dan luaran. Ya, sebab itulah para ulama kita dia menggambarkan at-taharah tulaha arba'a maratibah. Iaitu taharah itu kebersihan, menyucikan diri itu kan, padanya terbagi kepada 4 maratib, 4 peringkat. Jadi bila kita bersahabat, peranan utama sahabat ialah tolong menolong, nasihat menasihati. Peranan nasihat menasihati itu salah satunya ialah kita membersihkan diri dia, tolong menolong. Kalau kita nampak ada najis pada dia, kita tolong bersihkan. Kalau kita nampak ada kekotoran pada dia, kita tolong menolong antara itu Dan at-tahara tulaha arba'a maratibah, iaitu kita kata, ulama menggambarkan bahawa kebersihan penyucian itu terbagi kepada 4. Baginya kebersihan paginya itu terbagi kepada 4 maratib, 4 tahap, 4 peringkat. Bermula bersuci baginya itu ada 4 tingkatan, 4 peringkat. Al-martabatu ula, iaitu peringkat yang pertama, tathhirul zahir anil hadas wa anil akhbas wal fadalah. Jadi tahap kebersihan yang pertama, kita cerita bersih dulu sebab kita nak fahamkan maksud kebersihan, supaya kita boleh faham bahawa salah satu peranan ukhuwah ialah membersih, menyucikan. Ini selingan pertama, iaitu ada tahap yang pertama kebersihan itu ialah tathhirul zahir. Kita membersihkan, menyucikan zahir anil hadas, daripada hadas wa anil akhbas, daripada najis wal fadalah, dan daripada sisa-sisa badan. Maknanya daripada peluh, benda zahir lah, benda zahir daripada peluh ke apa sebagainya, kita bersihkan. Itu tahap yang pertama. Al martabatu saniyah, iaitu martabat yang kedua pula untuk dari sudut kebersihan itu ialah tathhirul jawarih anil jarahim wal asam, iaitu kita menyucikan, membersihkan anggota jawarih kita, anggota fizikal kita daripada dosa. Jadi maknanya yang pertama tu peringkat kita nak membersihkan daripada hadas kecil, daripada najis, daripada lebihan-lebihan anggota badan kita. Contohnya mungkin ada peluh ke, hingus ke, muntah ke, apa ke, lebihan-lebihan contoh. Yang kedua ialah martabat yang kedua ialah tathhirul jawarih, kita membersihkan anggota kita daripada dosa. Mata kita daripada dosa, lidah kita daripada dosa, telinga kita daripada dosa, dan sebagainya. Jadi sahabat ini berperanan membantu sahabat dia untuk mengelakkan daripada dosa. Itu peranan utama tu. Itu peranan utama. Jadi tolong menolong untuk supaya sahabat dia dalam keadaan bersih, redha Allah, mendapat redha Allah. Jadi ini peranan sahabat yang utama sekali, tolong menolong tadi. Kemudian wal martabatu salisah, martabat yang ketiga, iaitu tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah wa razailil mankutah, iaitu membersihkan hati. Tathhirul qalb, membersihkan hati anil akhlaqil mazmumah, daripada akhlak yang tercela. Jadi yang ketiga ialah kita bersihkan hati kita daripada akhlak yang tercela, sifat-sifat mazmumah, dan segala yang tidak baik ataupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga ni ialah bersihkan akhlak. Jadi sahabat berperanan untuk tolong menolong, sama-sama membaiki akhlak sahabat dia. Sebab akhlak ni akan menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah SWT. Itu tahap kebersihan, maratibul salisah. Jadi maknanya tahap yang ketiga ni ialah kita tathhirul qalbi, bersihkan hati. Dan martabat yang keempat, al-martabatul rabi'ah, martabat yang keempat itu
ialah tathhirul sir amma siwala. Iaitu kita membersihkan sir. Sir ni apa dia? Sir ni satu yang ada di dalam hati kita. Sir yang tersembunyi. Sesuatu yang ada tersembunyi dalam hati kita. Apa dia yang tersembunyi yang orang lain tak tahu? Yang ni malaikat pun tak tahu. Bersihkan apa yang ada di dalam daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Nak mengikhlaskan hati kita, itu termasuk membersihkan diri kita. Bila kita kata tajdid iman kita, baiki iman kita, perbaharui iman kita, maka itu maknanya kita nak bersihkan sir kita. Sir ni ialah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Hati itu dah dalam dah. Sir ni lagi dalam. Lagi dalam. Apa yang kita niatkan, lintaskan dalam hati kita. Jadi al-martabu rabi'ah, martabat yang keempat daripada taharah itu ialah kita membersihkan tathhirul sir. Kita membersihkan apa yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga tadi tathhirul qalb. Kita membersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela, kan? Jadi yang keempat ni membersihkan sir. Sir ni apa? Sesuatu yang lebih dalam daripada hati tadi. Apa dia? Perkara yang lebih dalam daripada hati ni. Apa dia? Iaitu kita nak bersihkan segala yang lain daripada Allah. Itu maksudnya. Maksudnya dalam hati kita ni ada sesuatu yang rahsia. Apa rahsianya? Orang lain tak tahu. Allah je tahu. Allah je tahu. Itu rahsia kita dengan Allah. Apa dia? Ialah apa yang ada dalam hati kita yang menjadi pendorong, yang menjadi penggerak, yang kita nak capai, yang kita teringat sungguh-sungguh, yang kita terikat sungguh-sungguh, kita nak bersihkan selain daripada Allah. Saya izin minum sekejap. Bismillah. Kita nak bersihkan selain daripada Allah. Jadi inilah adalah apa yang dilakukan oleh para anbiya. Apa yang dilakukan oleh para anbiya, salawatullahi alaihi wasallam, dan juga para siddiqin. Jadi pengertian bersih ini, membersihkan diri dalam tarbiyah, membersihkan diri dalam konteks tarbiyah Islam. Janganlah kita bataskan hanya pada yang zahir saja. Kita kata saya nak bersihkan daripada azab, daripada kotoran, daripada hadas, daripada kekotoran, daripada peluh dan sebagainya. Kita kata zahir saja. Tetapi sebenarnya dia termasuk dalam hati kita. Yang pertama bersih daripada zahir, iaitu hadas kecil, hadas besar, dan kemudian daripada najis, kemudian daripada perkara-perkara yang ada di tubuh badan kita, sisa-sisa. Yang kedua, bersihkan anggota badan kita daripada dosa. Yang ketiga, membersihkan hati, tathhirul qalb. Kita membersihkan hati daripada sifat tercela, mazmumah. Yang keempat, membersihkan sir, tathhirul sir, membersihkan apa yang tersembunyi dalam hati kita ini daripada selain Allah. Daripada selain Allah. Ini kita kata proses tarbiyah tu dia membersihkan yang itu. Jadi pengertian bersuci bila kita mendengar ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi yang memuji kepada orang yang bersuci, orang yang membersihkan diri daripada hadis-hadis yang memuji tentang bersuci itu, maka maksud suci itu secara keseluruhan bukan hanya suci daripada najis, hadas, ataupun suci daripada kekotoran zahir, tetapi juga daripada dosa, anggota tubuh badan kita daripada dosa, dan suci juga hati kita daripada akhlak yang tercela, akhlak kita, dan suci hati daripada segala sesuatu yang kita hajat selain Allah. Hati kita nak hajat selain Allah, contoh. Katalah kita sampai waktu nak berkahwin. So berkahwin itu kita kata keperluan manusia. Tapi sebenarnya kita berkahwin pun hajat nak dekat Allah. Berkahwin kerana Allah. Berkahwin kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Berkahwin kerana nak membina iman kita. Macam itu. Kalau kita bekerja, hajat kita, keperluan kita bekerja.
Keperluan kita bekerja. Tapi apa sebenarnya yang kita nak lakukan bekerja tadi? Maka bekerja sir dalam hati kita yang dikata bekerja itu ialah kita nak bekerja kerana Allah. Lintasan tidak dapatkan redha Allah, bekerja kerana redha Allah. Berniaga kerana nak dapatkan redha Allah. Bersahabat kerana nak redha Allah. Inilah kita nak bersihkan. Tapi sebelum kita sampai kepada tingkatan yang tinggi ini nak bersihkan apa yang ada di dalam hati kita, nak tajdid iman kita, nak ikhlaskan diri kita ini. Contohnya, nak betul-betul ikhlas diri kita ini, contohnya, kita tidak akan boleh sampai kepada tingkatan yang tinggi yang nombor 4 tadi, maratib rabi'ah tadi. Yang keempat tadi, tidak akan boleh sampai kecuali kita telah selesaikan tingkatan yang bawah dia, yang ketiga. Tak boleh capai yang ketiga kecuali selesaikan yang kedua. Tak boleh capai kedua kerana selesai yang pertama. Jadi, kita tidak boleh dapat sekaligus. Kita kena berperingkat-peringkat lah. Ini kita kena faham. Supaya kita tidak letih. Sebab bukan tak letih, tidak buat sesuatu yang tak mampu. Tidak boleh sekaligus untuk capai kepada martabat 4 martabat tadi itu. Kita nak suci terus langsung ke martabat yang keempat contohnya. Dia ada tahap-tahapnya. Ini disebut proses tarbiyah. Dia ada tahap-tahapnya. Bermula dengan tahap yang pertama, martabat yang pertama, kemudian martabat yang kedua. Martabat pertama apa? Suci yang zahir. Daripada najis, daripada hadas, daripada sisa-sisa tubuh badan kita. Kemudian martabat yang kedua, suci anggota daripada dosa. Kita mula proses anggota kita supaya tidak berdosa, kurang berdosa, tinggalkan dosa. Kemudian yang ketiga, mencucikan qalb, tathhirul qalbi, menyucikan hati kita daripada apa? Daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Kita kena bersihkan. Yang keempat, barulah kita tathhirul sirri. Tathhirul sir, iaitu kita membersihkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tak boleh nak berikhlas pada Allah. Kita tanya, kenapalah saya tak boleh ikhlas pada Allah? Nak semayang tak boleh ikhlas. Semayang tapi kurang, ikhlasnya kurang. Kenapa? Rupanya ada dosa kita yang menghalang kita. Sama ada dosa dalam bentuk dosa hati, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, ataupun dosa-dosa amal jawarih kita, anggota badan kita yang zahir dosa. Ataupun kita tidak bersuci, tidak berada dalam wuduk, tak banyak dalam, tidak mengekalkan wuduk contohnya. Kalau boleh kita mengekalkan wuduk. Kita mengekalkan diri kita dalam keadaan bersih daripada hadas kecil, bersih daripada hadas besar. Jadi, bila kita buat ikut pelan-pelan tu, barulah kita dapat mudah. Kita mudah nak meningkatkan diri kita. Kita buat pelan-pelan. Maka, tidaklah sampai seseorang itu untuk suci kepada sirnya, daripada sifat tercela, dan kita memakmurkan sir tadi dengan sifat yang terpuji, selama tidak selesai kesucian hati kita daripada akhlak yang tercela. Jadi tak dapat sir baik, tak boleh sir apa yang ada dalam lubuk hati kita, dalam sir yang kita rahsia ni tak akan jadi baik melainkan hati kita jadi baik. Macam itu kan. Jadi hati pula tak akan boleh menjadi baik, tak akan kuat menjadi baik melainkan fizikal kita tahan daripada perkara yang maksiat. Jadi kita tengok satu-satu, maka barulah sampai. Kalau tak sampai. Maka tidak sampai seseorang itu suci kepada sir daripada sifat tercela, makmur dengan sifat terpuji, melainkan kita telah bersihkan maratib tadi. Baik, untuk itu maka sebab itu kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panduan-panduan macam mana nak memelihara ukhuwah. Macam mana nak memelihara ukhuwah kita supaya apa yang kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang seakidah tadi tu, yang sama-sama diikat dengan iman tadi tu, akan dapat melaksanakan peranan membersihkan diri tadi, peranan untuk meningkatkan diri kita tadi. Jadi kita akan sampai melainkan kita mengikut panduan daripada Al-Quran. Jadi yang pertama sekali, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 6, bagaimana Allah gambarkan. Yang pertama sekali, bila kita bersahabat, kita nak bersihkan diri kita daripada dosa-dosa tadi. Contoh, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu.
antusibu qaumun bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, kan, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi yang pertama, Allah berfirman, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang yang fasik, orang fasik ini orang yang buat dosa, kan, membawa satu berita, cerita, kisah, dia ceritakan apa-apalah kepada kita tentang sahabat kita ataupun tentang sesuatu, maka supaya tidak menimpa kepada kamu satu perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kita tak tahu tadi, maka kita selidiklah, fatabayyanu, dapatkan keterangan, dapatkan penjelasan. Fatabayyanu, kamu selidiklah, lebih kurang macam itu. Jadi orang datang cerita pasal sahabat kita, pasal saudara kita, pasal kawan kita, cerita benda-benda yang mungkin kita tak suka ke, sebagainya ke, benda-benda yang buruk lah. Terutama benda buruk ni, kan. Kalau benda baik, kita tak kisah sangat, kan. Benda yang buruk. Jadi bila datang kepada kita, fatabayyanu, maka kamu selidiklah. Selidiklah. Supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan. Jadi kita tiba-tiba orang datang cakap apa-apa, beritahu apa-apa, kita pun terima je. Terima tu dah satu yang dosa. Kita syak dengan dia, kita zan dengan dia. Jadi yang pertama sekali Allah gambarkan di dalam usaha kita untuk membina persahabatan yang bersifat tarbawiyah, al-ukhuwah tarbawiyah, ukhuwah yang ada tarbiyah di dalamnya, itu ialah at-tabayyun. Bila ada sesuatu yang kita selisih ataupun ada berita tentang sahabat kita, berita tentang sesuatu, tabayyun. Tabayyun ni apa? Tabayyun ni mencari penjelasan. Bukan kita sebarkan, tuduh-tuduh sebagainya, fitnah ke, umpat ke. Dia kalau betul jadi mengumpat. Kalau betul jadi mengumpat. Kalau tak betul jadi fitnah. Kalau tak betul jadi fitnah. Jumpa, cakap, tanya, kan, begitu. Jadi Syekh Qutb rahimahullah telah menyatakan, dia di dalam tafsirnya, dia menjelaskan bahawa seorang mukmin itu hendaklah mencari penjelasan ataupun kebenaran. Jadi yang pertama, cari penjelasan terhadap apa maklumat yang dibawa oleh seseorang tentang sahabat dia. Jadi kita kena cari penjelasan. Kena cari penjelasan. Jadi apabila kita mendapat sesuatu, nak jaga tu, kita kena cari penjelasan supaya kita tidak akan terpengaruh dengan keburukan. Kalau betul apa yang disebut itu, betul katakan keburukan disebut tu, maka kita nak kena baik sangka. Kalau salah pun, kita kena baik sangka. Itu maksud tabayun. Tabayun ni maknanya kita tidak menghukum sesuatu. Kalau keburukan, orang bawa keburukan, mula-mula baik sangka dulu. Sahabat ni baik sangka. Kemudian lepas tu, dia baru dapatkan penjelasan. Oh, fitnah. Macam sekarang ni, contohnya saya pun banyak kena. Banyak sangat orang sebut macam-macam lah. Macam-macam. Ada masalah mental lah. Nak Azman ada masalah mental lah. Menyesatkan menuduh imam besar sesat lah, menuduh Al-Azhar sesat lah, macam-macam lah. Saya tak larat nak sebut lah. Tak ada sijil. Jadi nak sebut kat sini macam-macam. Sampai saya ambil keputusan, contohnya dia kata, saya tak nak jawab lah. Nak cakap apa, cakap lah. Saya tak kisah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi sendiri pun banyak kena tuhmah, gila lah, tukang sihir lah, kan. Nabi kena tuhmah macam-macam, kan. Dia kena tuhmah, dan sebagainya. Jadi apa Nabi buat, dia tak ada buat apa-apa. Nabi diam, tak jawab pun. Jadi kita pun jangan jawab lah. Kalau tuduh-tuduh macam ni, tak payah jawab pun tak apa, kan. Jadi saya tak nak, saya ambil keputusan tak nak jawab. Buat cakap apa pun, saya tak kisah, kan. Baik. Jadi bagi kita, kalau ada itu, kita tabayun. Jadi jangan kita ambil berat sangat lah, benda-benda buruk ni, kan. Sebab kita nak jaga ukhuwah tadi. Nak jaga tadi, kan. Dalam ayat yang lain, panduan daripada surah Hujurat juga, ayat yang pertama, Allah gambarkan, Ya ayyuhallazina amanu, la yaskhar qaumun
min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun khairun minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahu azim. Ini apanya satu lagi Allah ajar kita macam mana cara kita ni nak berinteraksi dengan sahabat, nak berinteraksi terutamanya sahabat yang sertabiah kita, sama tarbiah kita. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olokkan satu kaum yang lain. Jangan kita memperolok-olokkan, jangan cakap buruk pada orang tu, jangan cakap buruk. Kalau kita ada orang nak cerita buruk pada kita, cakap tak apalah. Kalau dia buruk dia dengan Allah, tak apa, biarlah, kita biarkanlah. Tugas kita bukan cari keburukan orang. Tugas kita ialah sama-sama baiki diri kita supaya Allah redha kita. Kalau adalah keburukan pada dia yang kita tahu, bukan yang kita dengar, yang kita tahu. Kita tengok, kita pandang, kita bergaul dengan dia, kita tahu ada kelemahan dia daripada ta'aruf kita. Maka kita sendiri fikir, minta ke Allah macam mana cara nak tolong sahabat kita. Bukan dengan cara kita memperolok-olokkannya, menyebar-nyebarkan keburukan dia. Jangan. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita sebarkan keburukan sahabat-sahabat kita, terutamanya lah, ataupun orang lain, kita sebar-sebarkan keburukan dia begini. Maka kalau benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Dan fitnah tu pula, fitnah tu bahayanya macam mana tau. Kalau kita kata message dalam WhatsApp ke, dalam FB ke, yang semua orang baca, satu dunia baca, maka setiap orang yang baca tu, kita dapat dosa. Setiap yang Allah izin seseorang membaca fitnah kita, semua yang baca, kata sejuta lah, semuanya kita dapat dosa. Kalau kita mengumpat keburukan orang, kita dapat dosa setiap yang baca. Dan kemudian benda tu dia bukannya setakat 1000 sejutawan, tak. Orang lain akan sebarkan pula, sebar. Bila sebar, lagi dia sebar, lagi banyak dosa kita. Sebab tu Allah gambarkan, jangan. Wahai orang beriman, wahai orang yang beriman, la yaskhar. Jangan satu kaum memperolok-olokkan satu kaum yang lain. La yaskhar itu dalam ayat ini maknanya janganlah kita mengolok-olokkan, memperlecehkanlah saudara mukmin yang lain. Apalagi dalam ukhuwah, jangan kita meremeh-remehkan dia. La yaskhar. Jangan kamu memperolok-olokkan. Kerana mungkin orang yang kita memperolokkan itu lebih baik daripada kita. Allah sebut mungkin dia lebih baik. Jadi sebab tu bila kita nampak kelemahan pada seseorang, kita jangan cela dia. Kita kata mungkin dia kurang bahagian kebersihan, tapi bahagian lain dia kuat. Mungkin dia khusyuk. Mungkin dalam bahagian menjaga kebersihan makanan mungkin kurang sikit, tapi bahagian lain dia khusyuk. Contoh sembahyang dia khusyuk, contohnya dia zikir banyak, lebih baik daripada kita. Jadi jangan kita memperolok-olokkan orang. Dan janganlah pula wanita-wanita itu memperolokkan wanita-wanita lain, perempuan terutamanya. Jangan cerita pasal orang lain. Saya nak sebut kat sini, wanita-wanita, perempuan-perempuan ni kalau dapat menyelamatkan diri, lidah mereka daripada bercakap pasal orang lain, alhamdulillah ahli syurga. Alhamdulillah ahli syurga. Tapi kalau tak dapat, belum tahu. Belum tahu, masuk neraka dulu agaknya sebab lidah tadi. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Jangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Kita orang panggil dia, contohnya namanya tak elok. Kita pun ikut panggil nama dia tak elok. Jadi kita tengok orang tu nama, katakanlah dipanggil nama ni apa. Nama dia tak tahulah nama apa yang buruk-buruk ni kan. Kita panggil nama dia. Jangan panggil nama yang buruk, gelaran tu. Kita panggil nama dia. Jadi kalau orang lain panggil dia apa-apalah nama buruk, saya nak sebut pun malu kat sini kan. Apa-apa tak kira lah. Nama buruk, kita panggil nama dia yang betul. Jadi dia akan nampak kita. Dan akan sayang pada kita sebab kita tak panggil dia gelaran-gelaran yang buruk. Janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk seburuk-buruk panggilan
gelaran itu adalah sesudah kamu beriman. Barang siapa yang bertaubat, maka mereka itulah. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka lah yang zalim. Jadi dalam ayat ini yang pertama sekali, la yaskhar, iaitu jangan kamu memperolok-olokkan. Jadi kita jangan jangan cerita buruk lah. Senang cerita, jangan cerita buruk pasal orang. Yang tadi mula-mula dengar. Yang mula tadi, dengar keburukan sahabat kita. Keburukan tu kita dengar. Yang pertama. Dengar pun jangan. Kalau nak cakap keburukan, tak maaf lah. Saya ni tak mahu terlibat dengan fitnah. Tak maaf. Kalau betul pun, nanti Allah akan tunjukkan pada saya. Contoh. Kemudian, yang kedua ialah, disebut sini ialah yaskhar, iaitu jangan kita memperolok-olokkan. Kemudian, la talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Maksudnya, kita tidak boleh mencela, mencaci sahabat-sahabat kita tanpa sebab. Mencela saudara, bererti kita mencela diri kita sendiri. Macam mana kita mencela diri kita bila kata orang tu, kau bodoh. Kata, kau bodoh lah. Sebenarnya kita cakap kita bodoh. Ini bukan saya kata ni, Allah sebut dalam Quran ni. Bila kita kata, engkau bodoh, engkau ni celaka. Ni celaka engkau, contoh kan. Engkau celaka, sebenarnya kita yang celaka. Jangan main-main. La talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Maknanya, kita cela orang, kita cela diri kita sendiri. La tanabazu bil alqab. Dan janganlah pula kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Orang panggil dia mat goyang contohnya lah. Mat goyang tak apa goyang saya pun tak tahu. Mat goyang katakan. Kita jangan panggil mat goyang. Nama dia Muhammad. Kita panggil dia Muhammad. Ataupun nama dia Muhammad Taib. Kita panggil dia Taib. Kita jangan panggil dia mat goyang. Mat lengkok lah, mat apalah sebagainya. La tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil gelaran buruk pada sahabat kamu. Tinggalkanlah gelaran buruk-buruk itu. Tinggalkan. Tinggalkan perkataan cela, keji dan sebagainya yang tidak disukai. Kalau kawan kita tak suka, jangan kita, sahabat kita tak suka, jangan kita cakap. Kita kena menghormati dia. Ini nak jaga persahabatan. Ini dalam rangka nak membersihkan diri kita, mentarbiah diri kita daripada apa yang saya tak sebut pada awal tadi. Kemudian dalam surah Al-Hujurat juga ayat 12, Allah menasihatkan kita, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zanni ism. Wala tajassasu. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitatan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman. Ini satu ayat yang penting dalam bersahabat. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minaz zann. Tinggalkan oleh kamu daripada buruk sangka, daripada kebanyakan yang buruk sangka. Katsiran minaz zanni inna ba'daz zann ism. Iaitu dia kata sesungguhnya sebahagian daripada menyangka tu, sangka buruk tu adalah dosa. Jadi sangka buruk ni dosa. Kita sangka buruk ni dosa. Kita ingat sangka buruk tak apa. Kan kita tengok kawan kita gini, dia pun sangka buruk. Kenapa tak ni, kenapa tak tu, kenapa kamu macam ni. Kita sangka buruk. Rupanya sangka buruk itu sesungguhnya sebahagian daripada sangka buruk itu adalah dosa. Adalah dosa. Kemudian Allah gambarkan apa? Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mengintip-ngintip cari kesalahan. Sahabat kita ni, kita mencari kesalahan dia tu satu dosa juga. Tak boleh, jangan. Allah kata jangan cari kesalahan dia. Kalau kita nampak dia buat salah depan kita, tu lain. Kita cari kesalahan dia. Apa salah dia ni? Apa kelemahan dia? Kita cari kesalahan dia, kelemahan dia. Kita mencari keaiban dia. Dan janganlah setengah kamu mengumpat, setengah yang lain. Jangan mengumpat.
Jangan cerita buruk pada sahabat, pada hal ehwal sahabat kita. Sebab tu kita ta'aruf bukan dalam rangka nak mengumpat dia. Kita ta'aruf dengan sahabat kita, kita kenal sahabat kita, bila tengok ada keburukan pada dia, bukan dalam rangka nak mengumpat, bukan dalam rangka nak sangka buruk, tapi dalam rangka nak memperbaiki dia, membersihkan dia. Itu sebut tadi yang pertama, peranan membersihkan tadi. Janganlah kamu mengumpat setengah daripada yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Jadi kita mengumpat ni sama macam kita makan daging dia. Tuan-tuan, kita buat satu video, kita tulis satu mesej tentang keburukan seseorang, ataupun tentang sesuatu yang menyebabkan orang itu jadi buruk lah pada dia, contohnya yang dia tak suka lah, maka jadi ngumpat, jadi fitnah atau mengumpat. Jadi selagi umpatan fitnah itu bertaburan di seluruh internet ni, orang ni tengok, orang ni forward lagi, orang ni tengok, orang ni forward, semua mana, maka selagi itulah kita makan daging saudara kita. Makan daging saudara kita. Maka Allah tanya kepada kita, adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Kamu suka ke makan daging kamu yang telah mati? Kita duk forwardkan keburukan orang. Forward keburukan orang. Sukakah kita makan daging yang telah mati saudara kita tu? Maka sudah tentu kamu jijik. Sudah tentu kamu tak mau. Ini Allah firman dalam Quran ni. Oleh itu, patuhlah larangan-larangan yang disebut tadi. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi yang pertama sekali dalam ayat yang ke-12 ini, surah Al-Hujurat, adab kita, macam mana kita nak membina supaya persahabatan kita menjadi persahabatan yang tarbawi, persahabatan yang bersifat apa? Boleh menjadikan kita ni mendidik diri kita, membersih diri kita, mengislah diri kita. Dalam ayat 12 ini, Allah gambarkan, ijtanibu katsiran minaz-zan, jangan kamu berburuk sangka. Dalam ayat ini kita menjauhkan daripada sangka buruk. Sangka-sangka buruk, terutamanya isteri kepada suami. Berdosa tak? Double dosa dia. Yang pertama, kita buruk sangka dengan mukmin. Yang kedua, kita buruk sangka dengan suami kita. Suami kita sendiri, buruk sangka. Yang kedua, suami kepada isteri, sama juga. Dua kali. Satu, sebab dia mukmin, mukminah. Yang kedua, sebab dia isteri kita pula. Ataupun orang yang rapat dengan kita. Jadi Allah menggambarkan kepada kita, ijtanibu, jauhkan daripada kebanyakan daripada sangka. Kebanyakan daripada sangka. Kerana sebahagian besar daripada sangka itu adalah dosa. Jadi kalau kita ada muskil, cepat-cepat fatabayyanu, jelaskan. Dapatkan penjelasan. Jadi kita perlu berhati-hati. Dalam persahabatan, Allah akan uji kita dengan sangka buruk. Allah akan uji kita. Dan kita perlu berhati-hati dengan sangka buruk ini kerana kita sukar nak membezakan yang mana sangka, yang mana memang betul kenyataan. Sama ada sangkaan saja, agak-agak je, ataupun memang ada bukti betul. Susah nak beza. Kecuali lah kita dah memang jelas dengan satu yang bukti depan mata kita tu, jelas tu dah tak sangka dah. Baik. Kemudian, la tajassasu. Jangan kita mencari kesalahan. Jangan kita mencari keaiban sahabat kita. Jangan kita cari-cari kesalahan dia, keaiban dia, kelemahan dia. Kita mengintip, kemudian kita bongkarkan pula kesalahan kita, kesalahan sahabat kita. Ada dua kesalahan. Yang pertama mengintip, yang kedua bongkar. Dua kesalahan. Bongkar ni dia menjadi mengumpat, dia menjadi fitnah. Jadi la tajassasu, jangan kita mencari-cari kelemahan orang. Kalau ada, kita tutup. Dalam hadis Nabi, apabila kamu melihat keaiban sahabat kamu, kamu tutup keaiban sahabat kamu. Protect dia. Tutup keaiban. Bukan kita sebarkan lagi. Biar kita sakit hati dia lagi dengan ngumpat, ataupun kita tuduh dia pula. Hati sahabat kita terguris.
terguris. Menangis dia seorang-seorang. Rupanya sahabat aku ni duk cerita pasal keburukan aku rupanya, contoh. Menangis dia. Kan? Dia pun minta ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, aku serah kat engkau, ya Allah. Orang duk cakap pasal aku, ya Allah. Orang duk cakap pasal aku. Orang duk cakap pasal keburukan aku, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka Allah bila sahabat seorang beriman tu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah sebagai yang memelihara aku. Cukuplah Allah sebagai penolong aku. Cukuplah Allah sebagai yang memberi kemenangan pada aku. Maka hati-hati orang yang buat mengumpat dan fitnah tadi. Allah akan balas. Allah balas. Tak payah dia balas dah. Allah balas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terguris hati sahabat tadi. Kita dah kenal dia, dah ta'aruf dengan dia. Kemudian lepas tu kita cerita pula keburukan. Cerita pula fitnah. Kan? Maka 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa. Tengok orang viral pula dalam ni. Lagi banyak dosa. Beribu-ribu dosa. Kalau dia dah maafkan pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hukum. Sebab dia dah serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menjadi penolong aku. Allah menjadi wakil aku. Allah yang akan balas. Nak kita balas, manusia balas ke nak Allah balas? Jangan. Kita jangan siasat-siasat, intip-intip, cari-cari kesalahan orang, cari-cari kelemahan orang, cari keaiban orang, dedahkan. Sebaliknya kita diperintahkan oleh Nabi, tutup keaiban sahabat kita. Sebab kita dah kenal dia. Kita kena tutup keaiban sahabat kita ni. Kena tutup keaiban dia. Kenapa kita kena tutup keaiban? Kerana tujuan bersahabat bukan nak mendedahkan keaiban dia. Tujuan bersahabat untuk kita tolong-menolong, mendidik, membangunkan dia, islah dia, tolong dia. Bukan kita kawan dengan dia, kita nak gosipkan dia. Nak skandalkan dia, bukan. Itu dalam tarbiyah kita kena faham. Ini hakikat dia. Ini kadang kita tak faham. Sebab kita dah hanyut dengan sistem yang ada pada hari ini. Sistem hari ini, majalah paling laris sekali, majalah yang paling banyak gosip orang. Betul? Lagi banyak digosip orang, lagi laris jualan dia. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, tutuplah keaiban sahabat. Tutup keaiban dia. Bukan membiarkan, bukan dedahkan. Kita tahu keaiban dia, tutup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada hamba-Nya yang menutup kesalahan saudaranya. Kalau adalah kesalahan sahabat tadi, kalau adalah keaiban, kelemahan dia, tutup, maka Allah kasih pada kita. Allah kasih pada kita. Berilah peluang kepada saudara itu bertaubat. Kalau betul dia aib, kita bagi peluang dia bertaubat. Kita bagi peluang supaya dia perbaiki betul kesalahan dia. Supaya dia boleh dibaiki kesalahan dia. Allah tutup, kita buka. Berdosa. Janganlah hanya dengan satu kesalahan akan menghapuskan 1000 kebaikan yang dia lakukan. Dengan sebab satu kesalahan dia buat, 2 kesalahan dia buat, 1000 kebaikan yang dia buat terputus. Maka dia berlaku zalim. Kita berlaku zalim kepada sahabat kita. Kita berlaku zalim kepada orang yang kita rapat tadi. Dia jahat ke? Dia tak jahat. Sebab tu dia jadi kawan kita. Sebab tu jadi sahabat kita. Sama-sama. Tapi dari kelemahan tak? Banyak kelemahan. Ada kebaikan tak? Banyak kebaikan. Semasa jangan sebab satu kelemahan, kita sebar. Akhirnya satu kelemahan, 1000 kebaikan, dia tutup habis. Maka itulah Allah marah, Allah murka. Sebab tu Nabi SAW suruh tutup. Jangan buka. Kamu tu buka, siapa yang menutup keaiban sahabat dia, maka di akhirat nanti Allah akan tutup keaiban dia. Allah akan tutup keaiban dia. Maka janganlah hanya dengan satu kesalahan akan menghapuskan 1000 kebaikan yang dia lakukan. Badi zaman Said An-Nursi mengatakan bahawa janganlah kamu membakar rumah yang terdapat dalamnya 10 orang hanya kerana salah seorang daripadanya berkelakuan jahat. Seorang je buat jahat. Tapi ada 10 orang dalam tu. Ada 10 orang. Seorang buat jahat. Kamu bakar rumah dia. Itu zalim. Itu zalim. Jadi bila kita menceritakan keburukan seseorang, sahabat kita itu, ataupun kita mengumpat dia,
maka kita telah menghilangkan 1000 kebaikan yang dibuat pada kita. 1000 kebaikan, maka tidak adil. Kita bersifat zalim. Maka sebab tu tutup keaiban-keaiban. Jadi sebab tu sahabat yang satu tarbiyah ini, dia tidak akan mendedahkan keaiban sahabat dia. Dia tidak akan jadi orang yang akan melaksanakan mengumpat, mengadu domba, memfitnah. Maka itu adalah sifat mereka yang dimurkai oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kalau orang mengumpat kita, jangan risau, jangan sedih. Kalau orang fitnah kita, jangan risau, jangan sedih, sebab Allah ada. Allah ada. Tetapi bagi kita yang bersahabat, bagi kita yang bersaudara tadi, kita kena jaga. Jangan sampai kita termasuk dalam fitnah tu. Besar ni. Dosa yang besar yang berlaku kepada kita bila bersahabat ni ialah kita mula melihat kelemahan dia dan kita mula berkira dengan kelemahan dia. Dia ada kelemahan tak? Kita pun ada kelemahan. Kita pun ada kelemahan. Kita nak dedahkan kelemahan kita ke? Kita suka ke orang dedahkan kelemahan kita? Kita tak nak kan? Jadi serupa. Jadi sebab tu dalam tarbiyah kita kena pelihara hubungan ini. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menggambarkan ya la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat. Ni Allah perintah, jangan mengumpat. La yaghtab. Jangan kamu mengumpat. Sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Jangan cerita keburukan orang. Ni Allah perintah ni. Ni bukan kita, bukan kata-kata daripada Perdana Menteri ke, daripada siapa-siapa. Tak. Ni Allah perintah. La yaghtab. Jangan kamu mengumpat sebahagian daripada sebahagian yang lain. Sebab mengumpat itu jadi dua benda. Yang pertama sekali, dia mungkin benar, yang mungkin tidak benar. Kalau benar, dia jadikan dia riba. Kalau dia bercakap benda benar, yang sahabat dia tak suka, dia bercakap, maka jadi riba. Riba ni apa? Ngumpat. Riba ni apa? Dosa ke pahala? Dosa. Kita bercakap keburukan sahabat kita kepada orang lain, kalau benar jadi riba. Mengumpat. Kalau fitnah menjadi, kalau tidak benar menjadi fitnah. Seperti membunuh, seperti fitnah, seperti kita membunuh sahabat kan, dipanggil killing. Kita seperti membunuh. Kalau tak benar seperti membunuh. Kalau tak benar seperti membunuh. Jadi macam kita membunuh sahabat kita. Jadi sebab tu Allah gambarkan la yaghtab. Jangan kamu mengumpat ba'dukum li ba'da. Kamu jangan mengumpat sesama kamu. Baik, jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena buat ketika bersahabat kerana Allah. Bersahabat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita kena buat begitu? Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena buat begitu kerana peranan utama ukhuwah itu ialah tarbiyah. Peranan utama berukhuwah itu ialah tarbiyah. Untuk membersihkan diri kita dan kita membantu membersihkan sahabat kita. Kerana apabila kita bersih, baru kita boleh bergerak menuju kepada Allah. Baru kita boleh menuju kepada Allah. Baru boleh sembahyang dengan khusyuk bila kita bebas dari dosa. Baru boleh ikhlas bila kita bebas daripada dosa. Baru kita boleh baik sangka dengan Allah bila kita bebas daripada dosa. Dan kita dah sebut tadi bagaimana sahabat tadi itu maratibul tahara tadi ada 4 tahap-tahap kebersihan ada 4. Yang pertama kita membersihkan yang zahir kita, iaitu kita bersihkan najis yang ada pada kita. Kita bersihkan hadas kecil, hadas besar yang ada pada kita, dan kita bersihkan mungkin lebihan-lebihan, fadhalah dipanggil, lebih-lebihan daripada tubuh badan kita, peluh lah, hingus lah, apa kita bersihkan. Yang pertama, membersihkan yang zahir, tubuh badan kita ni, bersuci. Yang kedua, kita bersihkan tathirul jawarih, kita membersihkan anggota tubuh badan kita daripada dosa. Mata kita bersihkan. Jadi mata kita ni bila mata melihat yang haram,
Dan yang haram itu najis. Bila mata melihat yang haram, mata jadi kotor. Mata jadi kotor. Jadi kita basuh fizikal, kita basuh muka kita ambil semayang. Tapi mata kita membiarkan melihat yang haram. Kan? Fizikal kita basuh tangan, tapi tangan kita melakukan yang haram. Jadi maknanya taharah itu peringkat pertama bersih yang zahir, yang kedua kita bersih daripada dosa zahir. Dan tathirul jawarih, dan membersihkan anggota daripada dosa. Yang ketiga, tathirul qalb, kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji, tercela. Hati kita dengki kat orang, buruk sangka kat orang, bersifat syakwa sangka kat orang, itu dosa. Kita dengki dengan seorang, hasad dengan seorang, dendam dengan seorang, itu dosa. Semua dosa. Bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga, yang keempat, tathirul sir, kita membersihkan apa yang ada di dalam hati kita. Tadi di hati kita, sifat-sifat tadi. Dalam hati kita, apa dalam hati kita ni? Benda yang paling besar sekali dalam hati kita ialah hajat, niat kita selain daripada Allah. Selain daripada Allah, selain daripada redha Allah. Maka kita nak bersihkan diri kita daripada segala perkara yang ada dalam di hati kita. Syir, benda yang dalam tadi, selain daripada Allah. Ini adalah yang dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi, siddiqin. Jadi kita kena bersihkan. Jadi sahabat ini tujuannya untuk nak membantu supaya kita ni boleh bersih daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Sebab itulah dalam ayat surah Al-Hujurat, kalau kita boleh tengok balik surah Al-Hujurat, ayat 1, 2, 3 sebagainya, dia menceritakan tentang perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk nak menghidupkan suasana ukhuwah tarbawiyah. Ukhuwah yang ada tarbiyah. Ukhuwah yang boleh mendidik kita, membina kita. Bukan ukhuwah yang menghancurkan kita, yang merosakkan kita. Jadi saya dah sebutlah 1, 2, 3 tadi. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama menjadikan kehidupan kita ini bersama sahabat-sahabat, supaya kita dapat jadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kita perbaharui niat kita dengan sahabat kita, bahawa saya bersahabat dengan dia kerana Allah, atas dasar akidah mentauhidkan Allah. Kemudian untuk mentauhidkan Allah, akidah tadi, maka saya kena menghidupkan suasana nasihat menasihati, tolong menolong, dalam rangka untuk membersihkan diri kita, menjauhkan diri kita daripada dosa. Jadi bila kita bersahabat tadi, kita tak maulah kita menjadi punca dosa pada dia. Kita pula jadi sumber dosa, maksiat. Bila kita jumpa dengan dia, kita bawa dia kepada, elok-elok dia tak berdosa, kita bawa dia kepada dosa. Jadi sebab itulah banyak yang disebut tadi ialah larangan. Jangan, supaya kita tidak menjadi sumber dosa kepada sahabat kita. Jadi bila kita tidak menjadi sumber dosa dan dia juga tidak menjadi sumber dosa, maka jadilah persahabatan itu persahabatan yang diredai oleh Allah. Allah redha kita. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jadi sahabat Nabi ini memang dah dapat dah radhiyallahu anhum. Allah dah redha dah pada mereka. Kita belum lagi. Tapi kalau kita jaga akhlak kita, sahabat kita tadi tu, jangan sampai persahabatan tu membawa dosa, maka insya-Allah mungkin kita seorang-seorang tak dapat redha Allah. Kita punya sembahyang korup, penuh dengan lalai, kita punya puasa korup, penuh dengan dosa, macam-macam amalan kita seorang-seorang fardiah ni serba kekurangan. Tapi bila kita bersama dengan sahabat kita, tu dalam rangka tarbawi, dalam rangka nak jaga kehidupan kita ni supaya boleh meningkat, bersih tadi, maka Allah redha persahabatan itu. Maka bila Allah redha persahabatan itu, sudah tentulah Allah akan bagi cahaya kepada kita, sahabat-sahabat kita tadi. Akhirnya kita boleh sama-sama mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dekat seorang-seorang susah, tapi kita boleh dekat bersama sahabat.
Sebab tu kalau yang sudah berkahwin, pastikan pasangan masing-masing adalah sahabat yang boleh membawa kepada Allah. Sahabat yang boleh membersihkan diri kita daripada dosa, bukan yang mengajak kita buat dosa. Kalau kita seorang isteri, kita pastikan kita tolong suami kita supaya suami kita itu tidak buat dosa. Suami kena bimbing isteri supaya isteri tidak buat dosa. Jadi sama-sama barulah menjadi pasangan. Yang kita kata sahabat, pasangan yang diredai oleh Allah, menjadi pasangan suami isteri yang diredai oleh Allah. Nampak? Masya-Allah. Kita seorang-seorang tak mampu, tapi bila ada sahabat, dengan sebab sahabat tadi, Allah redha kita. Kan? Kalau kita seorang-seorang tak mampu nak sembahyang, tak khusyuk, kan? Sedekah tak ikhlas, tapi bila ada sahabat tadi, dengan sebab bersahabat tadi, sahabat yang tarbawiyah tadi, kan, yang penuh dengan tarbiyah tadi, penuh dengan jalan untuk mendekati Allah, Allah redha kita. Alhamdulillah kita. Itu peranan sahabat, kan. Jadi ini kita nak kena rasa. Jadi sahabat ni penting. Tapi kita kena ikutlah adab-adabnya dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung berkenaan dengan adab-adab dalam bersahabat. Adab-adab dalam bersahabat. Jadi bila kita bersama-sama, kalau kita nak duduk dekat MV ni pun, dekat Muslim Village ke, nak duduk mana-mana, kita dah tahulah persahabatan macam mana sepatutnya. Persahabatan ni sepatutnya macam mana. Barulah jadi MV itu Allah redha, Allah rahmati. Kalau tidak, kita duduk situ, fikir-fikir lain macam-macam. Kita tak kenal dia tak kenal kita, macam-macam kan. Sama macam duduk kat luar. Jadi, okey. Sekali lagi saya umumkan, saya tidak ada terlibat dengan mana-mana MV. InsyaAllah kita akan buat nanti. Tapi, bukan yang sekarang lah. InsyaAllah. Kita dalam proses untuk kita nak meneliti beberapa perkara. Bila Allah izin, kita buat. InsyaAllah kita buat sama-sama. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebahagian daripada hamba-hambanya yang mendapat redha Allah. Bukan hanya kerana kita seorang-seorang yang nak membaiki diri, tapi kerana kita bersahabat. Kita bersama-sama dalam jamaah. Dan mudah-mudahan jamaah ini menjadi ta'ifah mansurah. Jadi salah satu daripada jamaah kelompok-kelompok yang akan mendapat kemenangan di akhir zaman. InsyaAllah. Amin. Amin ya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit sa'ala syahati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kalau ada kesempatan panjang-panjangkan kuliah kita ni. Mudah-mudahan orang lain pun dapat manfaat insyaAllah. Jadi hari ni, pagi ni mungkin tak ramai sebab kita awalkan daripada biasa. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan siapa yang masih yang ketinggalan Zoom yang lepas, kita akan buat Zoom pada hari Sabtu insyaAllah. So, siapa-siapa yang ada ke lapangan malam ke 9.30 ke 9 ke 9.30 itu 9 kot atau 9.30 itu
boleh ikuti. Kita akan bincang berkenaan dengan topik One World Religion, perkembangan dia dan juga keadaan bila mana Dajjal akan keluar. Macam mana dia keluar, bagaimana yang ada dalam kajian-kajian lah, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.